Tak charger dulu. Alamak, charger tu dah lama. Umi pergi mandi duduk dalam bilik. Ada ni, ambil beg putih. Siap baik ada esok. Tak ambil juga lah. Okey. Nampak juga sikit di sini. Okey. Nampak jadi bawang ni. Ui. Okey. Kita nampak. Kau tolong. Ni wire ni. Sampai dah plug. Tak sampai cabut plug tu tak sini. Bang, sini nampak tak? Ha? Sini. Tak ada. Tak ada lagi. Betul. Alah. Ya. Tak perlu kan? Ada ya. Dengan ini. Umi. Nah. Ini dia. Dia Boleh. Cuma satu tak ada. refresh. Refresh. Sabar rasa dua bukan. So, Rasa ni. Ya. Mana ni? Patutlah. Umi punya Facebook apa masuk? Wah.
itu di Ini dia. tadi yang oke dah. Ini dah. Oke, tekan biru, tekan biru. Nih. Sudah oke. Iya. Boleh. Aduh, dalam jaminan lagi. Ya. Mei. Makan tak sejuk dah. Kau tiba-tiba dah sejuk. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul Azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud hari yang menggemparkan. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dibusar bertebangan. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Dan apa jalannya? Engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu? Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Sadaqallahul Azim, dan benarlah Tuhan yang Maha Agung. Ayat 1 hingga 11 daripada surah Al-Qari'ah, dan terjemahannya telah dibacakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan terima kasih kepada surau SBCR Saujana Utama kerana menaja atau menganjurkan kuliah online live pada malam ini. Walaupun begitu, ia anjuran SBCR, surah SBCR, saya tetap menamakannya kuliah dari katil juga, kerana memang ia pun dari katil juga. Kalau dulu saya terperangkap atas katil, sekarang ni dah ada kemajuan sikit. Saya tak terperangkap lagi atas katil, terperangkap dalam rumah lah. Belum boleh keluar rumah, tapi dah boleh turun katil, naik commode chair, kursi tandas, kursi roda tandas saya, untuk bilik air. Jadi saya masih namakan kuliah ni sebagai kuliah dari katil juga. Dan walaupun sepatutnya kuliah di surau SBCR itu, saya bawakan kitab Bahrul Mazi, tetapi oleh kerana saya masih sebenarnya tak dapat bergerak bebas dalam rumah ni, jadi saya mengambil apa yang mudah untuk saya sampaikan, iaitu apa yang saya dah sampaikan sebelum ini, iaitu membacakan sebahagian penafsiran dan menguraikan tafsiran-tafsiran daripada beberapa ayat dari surah Al-Qari'ah ini, tuan-tuan. Ya. Sebelum ini pada kuliah dari katil yang pertama, saya dah baca dan huraikan ayat 1 hingga
ayat yang ke-5 daripada surah Al-Qari'ah ini. Maka pada malam ini kita nak menyambung ayat 6. Sehinggalah kesempatan kita malam ni berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 6 surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sorry, kita sambung ayat 5 ya. Lepas itu kita berakhir pada ayat. Ya, saya confuse ni. Kita berakhir ayat mana itu? Ataupun saya bacalah balik ayat 5 ni secara pantas. Kalau sekiranya dah baca hari tu, kita ulang kaji sikit. Kalau belum, kita bacanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 5. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Maksudnya pada hari kiamat itu maka menjadilah gunung ganang, bukit bukau itu menjadi seumpama selembar kapas atau bulu yang dihembus-hembus. Dia sebut al-manfush. Dalam tafsir, al-manfush ini bukanlah tiupan angin yang lembut. Kalau kita tengok terjemahan yang diberikan oleh Abdullah Basmah tadi, sebagai kapas yang sebagaimana dihembus-hembus oleh kipas, diputar, dipusarkan. Maknanya gunung menjadi ringan seperti kapas, melayang-layang, bagai ditiup angin yang berpusar-pusar. Bukan angin lembut, bukan angin bayu, tapi angin yang keras, yang menyebabkan kapas itu melayang-layang dalam bentuk yang kucak-kacik. Itu maksudnya. Di sini Ibnu Katsir mengertikan maknanya, saya terjemahkan. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Menjadi seumpama selembar kapas atau bulu yang dihembus-hembus. Bukan ditiup lembut, tetapi dihembus-hembus, diputar-putar, sehingga kapas, gunung yang dah ringan macam kapas tu, dia melayang-layang, tak tentu hala pergerakannya. Maksudnya kapas atau bulu yang dihamburkan dengan tangan. Ya, nak menunjukkan angin dia bukan angin lembut, tapi angin yang kucak-kacik. Angin yang keras. Angin yang menghasilkan kekacauan. Jadilah ia debu atau habuk-habuk yang halus. Mungkin akibat daripada dia belaga. Gunung-gunung ni, kalau kapas, dia belaga, dia tak hancur. Tapi dia mungkin pecah, bercerai, berderai. Gunung, kalau dia belaga sesama dia, dia jadi hancur. Umpama debu. Keterangan untuk keadaan lain, ayat ini adalah merupakan keterangan untuk keadaan lain dari perihal-perihal yang berlaku pada hari kiamat. Selain daripada suasana hari kiamat itu diterangkan dalam ayat-ayat sebelum, atau suasana hari kiamat diterangkan dalam ayat-ayat lain, maka ayat yang kelima daripada surah Al-Qari'ah ini menambah satu lagi suasana dahsyat dan mengerikan yang berlaku pada hari kiamat itu, iaitu gunung
Kalau ikut ilmu geografik, gunung yang kita nampak ni hanyalah 1/3 daripada gunung yang sebenar. Gunung yang sebenar ada 2/3 lagi duduk dalam tanah tu sebagai pasak dia. Maknanya 1/3 dia nampak kat luar, 2/3 lagi tertanam dalam tanah, menunjukkan betapa kuat kukuhnya pasak dia. Tetapi sekukuh itu pun pasakan gunung itu, tuan-tuan, tetapi kedahsyatan hari kiamat menyebabkan gunung itu tercabut, terbang melayang-layang macam kapas. Perkataan al-ihni itu, yauma takunul jibalu kal-ihni, itu adalah maknanya kapas yang ada berbagai warna. Kata al-manfush, berserakan setengahnya dengan setengah yang lain. Ini makna dari segi lughah. Dan dalam konteks ayat ini ia bermaksud gunung pada hari itu menjadi seperti bulu atau kapas yang terhambur-hambur kerana ringannya dan melayang-layang bahagian-bahagian daripadanya dan mudah pula untuk memintal-mintalnya. Maknanya gunung yang berat kukuh itu terbang jadi ringan macam kapas. Kemudian terbangnya bukanlah dengan tiupan yang lembut, tetapi tiupan yang kencang, yang terhambur-hambur, yang menyebabkan gunung itu akan pecah bagai debu. Dalam hubungan ini, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang juga menggambarkan suasana gunung pada hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Maksudnya, dan kau melihat gunung ganang, kau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Dalam ayat ni Tuhan sebut tahsabuha jamidah. Kamu sangka dek kerana besarnya gunung tu, dek kerana kukuhnya kedudukan gunung tu, 2/3 daripada gunung yang asal duduk tertanam dalam tanah, kita kata dia takkan bergerak. Gunung ni takkan bergoncang. Tetapi tidak. Pada hari kiamat dia tetap bergoncang, malah ia terbang melayang macam kapas kerana dahsyatnya kegoncangan yang berlaku pada hari kiamat itu. Kemudian selepas itu, ia menjadi debu yang berterbangan, hilang lenyap, dan tidak tinggal darinya sedikit pun pada waktu itu. Maknanya pada waktu gunung ganang tengah hancur dan akhirnya hilang, tak ada bekas sebab ia telah menjadi debu. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan timbangan. Itu yang disebut sebagai al-mizan nanti pada ayat 6. Pada waktu itu Allah menyediakan timbangan dan manusia akan terbahagi kepada dua, golongan yang bahagia dan golongan yang celaka. Maka tentang timbangan ini, Allah berfirman pada ayat selanjutnya. Fa amma man saqulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangannya. Orang saqulat, berat, mawazinu, timbangannya. Maksudnya amalan baiknya mendominasi amalan jahatnya. Amalan baiknya melebihi, mengatasi amalan jahatnya. Maknanya amalan jahat ada juga. Tetapi amalan jahat, amalan baiknya lebih banyak. Disebut dengan berat timbangannya. Saqulat mawazinu, berat timbangannya.
Kerana amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahatnya. Jadi dia salah satu golongan tadi, iaitu golongan yang bahagia. Ialah golongan yang amalan baiknya lebih berat, lebih banyak daripada amalan jahatnya. Sebab itu kita dalam hidup ni tuan-tuan, jangan lupa dengan timbangan amalan kita. Jangan lupa untuk menambah amalan baik kita. Kerana nasib kita besok tergantung kepada banyak sikit amalan baik kita. Dari sini para ulama membuat kesimpulan, besok kalau kita mati, maka bila ditimbang amal kita, ia akan menjadikan kita sama ada kita akan masuk neraka syurga terus, ataupun kita kekal dalam neraka, ataupun kita masuk neraka dulu, kemudian barulah kita masuk syurga semula. Siapakah yang akan terus ke syurga? Iaitu mereka sebagaimana disebut dalam ayat 6 ini. Man saqulat mawazinu. Orang yang berat timbangan amalnya. Maksudnya amalan baiknya mengatasi amalan jahatnya. Yang ini dia terus masuk ke syurga. Kita berdoalah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membanyakkan amalan baik kita, supaya kita akan terus ke syurga selepas kita mati nanti. Selepas kita dihisab dan dihitung di padang mahsyar. Namun kita akan masuk syurga menurut tingkatan mana? Syurga ni dia banyak bintang dia. Dia ada kategori dia. Maka kita duduk syurga kategori mana? Ia berdasarkan lebihan pahala tu. Besar lebihan pahala berbanding dosa, makin tinggilah syurga yang kita duduki. Kecil lebihan pahala berbanding dosa, maka rendahlah nilai syurga yang akan kita duduki. Tak apalah Ustaz, asalkan duduk syurga bawah pun tak apa. Itu sesuatu kenyataan yang kalau kita pegang akan menyebabkan kita menyesal di hari kemudian nanti. Oleh kerana itu jangan pegang yang tu. Yang itu tak usah pegang. Kita pegang kita nak syurga yang tertinggi. Kita pegang bahawa kita nak syurga yang paling atas. Kalau sekiranya dah berikhtiar, berusaha membanyakkan amal, dapat juga syurga rendah, tak apalah. Tetapi usaha kita atas dunia ini biarlah nak dapat syurga yang tertinggi. Maka salah satu caranya ialah membanyakkan amal saleh kita, membanyakkan amal kebaikan kita, membanyakkan amal kebajikan kita. Dan jangan lupa dalam masa yang sama menahan diri daripada melakukan maksiat dan dosa. Tak betul juga kita banyakkan amal, dalam masa yang sama kita banyakkan dosa. Tak betul. Sebab dia akan jadi seimbang balik. Sebab itu kita perlu membanyakkan amal, dalam masa yang sama menahan diri daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada je peluang buat baik, buat pahala buat. Ada je peluang nak melakukan kebaikan, buat. Kerana kita akan menyesal apabila kita tidak menggunakan peluang berbuat kebaikan, pahala amal, pahala di dunia ini, bila kita berpeluang tetapi kita meninggalkannya. Imam Qurtubi ada menyebut, sesungguhnya telah terdahulu menyebut tentang Al-Mizan di dalam surah Al-A'raf. Kata Imam Qurtubi, dalam surah Al-A'raf, Al-Kahfi dan Al-Anbiya, dia telah menyebut tentang Al-Mizan ini. Kalau kita nak tahu
tentang Al-Mizan ini dengan lebih lanjut, bolehlah rujuk ayat ini, ayat yang ada dalam surah-surah ini. Tapi bagi kita, biarlah bila kita sampai masanya nanti. Lalu kata Qurtubi lagi, bahawasanya walaupun dia dah terang panjang dalam surah Al-A'raf, Al-Kahfi, Al-Anbiya, tapi dia mengulang sikit keterangan dia di sini, khusus untuk ayat 6 daripada surah Al-Qari'ah ini. Katanya bahawasanya baginya neraca timbangan dan lidah yang menimbang padanya, buku rekod yang tercatat padanya, kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Maksud Al-Mizan itu ialah neraca timbangan, alat penimbang. Kita sebut alat penimbang. Rupa mana alat penimbang tu? Itu terpulang. Itu adalah apa yang dipanggil sebagai as-sam'iyat. Perkara yang merupakan alam ghaib, yang kita tidak disuruh mengorek, mengorek sedalam-dalamnya. Cukup sebagai apa yang diberi keterangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia kata alat penimbang, penimbanglah untuk menimbang buku rekod yang tercatat. Dia nak kira apa? Dia nak timbang, dia nak kira rekod catatan amal, kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Ya. Sebagaimana kita maklum, setiap orang ni dia ada malaikat kiraman, katibin, raqib, atid, yang mencatat amalan kebaikan dan amalan jahat di kiri kanan bahu kita. Ada malaikat kiraman, dia mencatat amalan baik. Ada malaikat nama katibin, dia mencatat amalan buruk. Dan direkodkan, walau sebesar zarah sekalipun, misqala zarratin khairan yara, syarran yara. Kebaikan walaupun sebesar zarah dicatat, kejahatan walau sebesar zarah dicatat. Apalagi tulisan-tulisan kita dalam Facebook. Tak usah kata dalam buku rekod catatan amal, dalam Facebook pun dia kekal. Walaupun Facebook tu boleh deactivate, tetapi dia akan tetap kekal. Kalau kita isi Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita dengan kebaikan-kebaikan, tak payahlah kita deactivate. Biarlah dia terus hidup dan aktif. Biarlah dia terus berpusat-pusat, bermundar-mandir di dunia Facebook itu, untuk mengekalkan pahala kita atas tulisan-tulisan baik yang kita tinggalkan di Facebook kita. Tapi kalau Facebook kita, Facebook jahat, Facebook memfitnah, kandungannya terdiri daripada fitnah-fitnah, benda-benda lucah, benda-benda maksiat, jahat dan dosa, wajiblah deactivate. Dan sebenarnya tak usahlah wujudkan Facebook yang seperti itu. Kerana walaupun deactivate, dia akan kekal dalam buku catatan rekod Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan kekal. Macam Yahoo Mail, tuan-tuan. Yahoo Mail ni, kalau ada mesej yang masuk, kita boleh delete. Tapi dia delete kat depan tu je. Dia ada simpan dalam tong sampah dia, trash. Dia panggil trash. Kalau kita tersilap delete mesej yang penting, kita boleh baca balik dalam trash tadi. Tapi kalau kita dah padam yang dalam trash tu, habis lah. Jadi maknanya kalau kita delete kat depan, dia masih ada lagi dekat trash. Maka apatahlah lagi di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita padam amalan jahat kita, kita padam video jahat kita, kita padam tulisan-tulisan fitnah kita yang ada dalam Facebook, kita tulis fitnah, terutamanya memfitnah para ulama, ambil rasuah 90 juta lah. Sampai hari ni tak ada buktinya fitnah. Walaupun kita delete, walaupun kita padam, walaupun tak disaman di mahkamah misalnya, ia tetap disimpan dalam rekod catatan amal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mempengaruhi timbangan amal kita besok. Yang menyebabkan adakah ia menjadikan timbangan amal kita berat. Sebenarnya istilah yang digunakan oleh Al-Quran, khususnya ayat 6 dan 7 nanti, ataupun 8 nanti kalau tak salah saya, istilahnya kalau amalan baik itu yang banyak, dia akan kata berat timbangan amalnya. Kalau amalan jahatnya yang banyak, dia akan sebut ringan timbangan amalnya. Kalau amalan kita penuh dengan fitnah, maknanya akan ringanlah timbangan amal kita. Wa'iyyazubillah. Menyebabkan kita akan masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Kalau dosa kecil lebih kalau dosa besar lebih lama daripada dosa kecil. Kalau masuk neraka kerana lebih banyak dosa-dosa kecil, masuk neraka dalam tempoh tertentu. Kalau kita masuk neraka kerana lebih banyak dosa-dosa besar daripada pahala, maka dosa besar tu lebih lama duduk neraka berbanding dosa kecil. Kerana berita baik bagi orang beriman ialah kita ni besar mana pun dosa, kita akan masuk syurga juga akhirnya. Akan masuk syurga juga, kecuali pendapat Mu'tazilah, dosa besar kekal dalam api neraka. Tapi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, hanya syirik sahaja yang menyebabkan kita kekal dalam neraka, wa'iyyazubillah. Selain daripada syirik, kita akhirnya akan masuk syurga juga. Tetapi saya sebut, orang yang masuk neraka kerana dosa besar jauh lebih lama duduk dalam neraka berbanding mereka yang masuk neraka atas dosa-dosa kecil. Kerana saya tak nak sebut orang yang masuk neraka kerana dosa kecil tak lama duduk neraka berbanding dosa besar. Bunyi macam ringan je, bunyi macam main-main je, bunyi macam boleh cuba-cuba je masuk neraka tu. Jadi saya sebut orang yang masuk neraka kerana dosanya lebih banyak daripada pahala, dan dosanya itu dosa besar, ia akan lebih lama duduk dalam neraka berbanding mereka yang masuk neraka kerana dosa-dosa kecil mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian dikatakan bahawasanya ia suatu timbangan. Qurtubi, ini masih perkataan Qurtubi. Kemudian dikatakan bahawasanya ia suatu timbangan pada tangan Jibril yang menimbang amalan anak Adam. Ini salah satu keterangan lah yang ada disalin oleh Qurtubi. Neraca timbangan itu, mizan itu, dia ada kat tangan Jibril. Adakah tangan Jibril tu sendiri penimbangnya, ataupun alat penimbang tu dalam simpanan tangan Jibril, atau dalam simpanan Jibril? Wallahu a'lam. Kerana dalam hal ini kita wajib mengimani al-mizan, tapi tidak wajib mengimani, malah dilarang, disuruh menahan diri dari cuba membayangkan secara detail akan al-mizan itu, melainkan cukup sekadar apa yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan
bagi setiap kejadian. Ada baginya timbangan. Kata Qurtubi, setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita ni ada timbangan dia. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan yang baik walau kecil zarah, ditimbang. Amalan jahat walau sekecil zarah, ditimbang juga. Jadi setiap kejadian akan ditimbang, dinilai, dihitung dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sesungguhnya timbangan-timbangan itu adalah dokumen dan bukti-bukti. Apa yang ditimbang, apa yang dinilai? Dokumen. Yakni file kita, rekod catatan amal kita dan bukti-bukti. Kita di dunia ni pun boleh menyimpan bukti. Kadang-kadang kita buat jahat, kita ingat orang tak tahu, kita ingat kita dah hapuskan bukti. Tetapi kadang-kadang bukti itu ada orang simpan, orang sorok, orang dapat, orang peroleh. Apatah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini misalnya merakam seluruh kejadian. Malaikat raqib atid. Antara bukti dan saksi yang paling rapat dengan kita ialah raqib dan atid, yang ada sentiasa pada kita. Jadi itulah yang akan dinilai, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil lagi satu ayat yang menjadi pengimbang ayat 6 ni. Sebab ayat 6 ni kata macam tergantung. Tergantung. Dia kata orang yang berat timbangan amalnya, amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahatnya. Kenapa? Ni jawapan dia. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Ayat 6 ni dia macam tergantung, tetapi dia tetap menjadi satu ayat, walaupun dia sebenarnya ada hubungan dengan ayat 7. Ayat 7 ni adalah jawapan lanjutan kepada ayat 6. Orang yang berat timbangan amalnya, maksudnya amalan-amalan baiknya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diradai. Ibnu Katsir mengartikan dia di dalam syurga. Ibnu Katsir mengartikan fahuwa fi 'aishatir radiyah dengan meringkas bahawa dia berada di dalam syurga. Orang yang berat timbangan amalnya, orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia syurga. Macam saya cakap tadi, dia terus masuk syurga. Kerana pahalanya lebih banyak. Sebab tu kita kena, antara aktiviti kerja yang kita kena buat dalam dunia ni tuan-tuan, ialah membanyakkan pahala kita, menahan diri daripada buat dosa dan membanyakkan pahala, supaya kita terus masuk syurga. Imam Baghawi dalam menafsirkan ayat 7 menyebut ada perkara yang sama dia sebut macam Ibnu Katsir. Saya tinggalkan, saya ambil yang berlainan daripada Ibnu Katsir. Di mana dia mengatakan fahuwa fi 'aishatir radiyah, itu maksudnya dia menjadi orang yang diterima dan disenangi di dalam syurga. Saya ambil perkataan disenangi itu, maknanya kita diraikan dalam syurga. Kita bukan menumpang, kita dijemput. Kita dipanggil masuk ke syurga. Kita bukan menumpang, maknanya kita benar-benar diraikan. Mendapat layanan yang hebat. Kerana kita yang masuk syurga kerana timbangan yang berat ni tadi tuan-tuan, mendapat keredaan pemilik syurga itu. Kita dapat keredaan pemilik syurga, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Sebab itu kalau ada orang tanya, kenapa orang kafir yang baik,
Orang kafir tapi dia baik, dia tak beriman tapi dia baik. Malah dia lebih baik daripada orang Islam, orang beriman. Kenapa tak boleh masuk syurga menurut akidah Islam? Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kerana baik macam mana pun dia tidak beriman dengan Tuhan punya syurga. Dia tidak beriman dengan Allah, Tuhan punya syurga. Dia buat baik, itu hal dia. Tetapi dia tak boleh masuk syurga sebab dia tak beriman dengan Tuhan punya syurga. Dia tidak diredai oleh Tuhan punya syurga. Dan dalam hubungan ini saya sebut sebentar lalu, macam saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya, bagaimana dia dia balasan kebaikannya. Allahu Akbar, Allah. Siap tuan-tuan Tersambung sikit, saya pun nak berhenti ni sebab kaki saya dah sakit dah ni. Ya? Okey. Saya ulang balik, para ulama kata orang kafir, orang bukan Islam, kalau dia baik macam mana sekalipun, dia tak boleh masuk syurga sebab dia tidak beriman, dia tidak mengiktiraf Tuhan punya syurga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama ada sebut orang yang dia dapat balasan juga atas kebaikan dia, kerana Tuhan tu maha adil. Dia ada balasan atas kebaikan dia. Tetapi dua bentuk balasan. Yang pertama, kebaikan-kebaikan dia dibalas di dunia juga. Para ulama kata orang kafir, kalau dia baik, dia buat baik, kebaikan dia dibalas di dunia juga. Sebelum dia mati, dia dibalas. Habis Tuhan balas kebaikan dia. Tapi bila dia mati, dia tak dapat balasan kebaikan lagi. Dia tak dapat syurga sebab dia tak beriman dengan Tuhan Allah, yakni Tuhan punya syurga itu. Yang kedua dikatakan, barangkalilah diringankan amalnya dalam neraka. Tapi ini dirujuk kepada Abu Talib. Abu Talib, kerana ada satu hadis Nabi sebut seringan-ringan azab dalam neraka ialah suatu terompah yang bila terompah itu dipakaikan kepada penghuni neraka, menggelegak otaknya. Dan terompah itu dipakaikan kepada Abu Talib katanya. Jadi menunjukkan bahawa Abu Talib ni, tak ada orang kafir lebih banyak kebaikan daripada Abu Talib terhadap Islam. Abu Talib dia sayang Nabi, dia tolong Nabi. Tetapi dia tetap dalam neraka menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma azabnya diringankan, iaitu bentuknya dipakaikan terompah yang menyebabkan menggelegak otaknya. Terompah neraka. Tetapi tetap tidak boleh masuk syurga. Orang tak beriman tetap tidak boleh masuk syurga. Sebab apa? Dia tidak diredai, dia tidak mendapat keredaan. Tuhan punya syurga itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tak dapat keredaan Tuhan punya syurga? Sebab dia tidak mengiktiraf Tuhan punya syurga. Dia tidak beriman Tuhan punya syurga. Ini tuan-tuan. Sebenarnya ayat 7 ni, saya ada menyalin satu lagi tafsiran yang agak panjang, iaitu Qurtubi. Tapi kita tangguhlah untuk kuliah dari katil kita yang ketiga nanti. Sebab saya pertama dah azan isyak dah. Yang kedua, kaki saya pun dah sakit ni. Jadi saya berhentilah setakat ni. Saya mohon semua jamaah doakan saya cepat sembuh. Dulu saya 4-5 tahun lalu, saya hanya terlantar 3 minggu je. Jadi cepat sikit saya boleh bangunnya. Boleh naik keretanya. Tapi kali ni saya terlantar bukan 3 minggu, 3 bulan. Jadi lambat sikit nak sembuh semula. Mohon tuan-tuan, sesahabat semua doakan saya cepat sembuh. Cepat boleh kembali seperti biasa.
memanfaatkan sakit-baki umur yang Allah beri, tuan-tuan. Masa saya nak dibedah hari tu, saya ingat saya dah tak ada atas dunia ni selepas tu. Saya ingat saya akan habis dalam pembedahan tu. Rasa saya lah masa tu. Tetapi rupanya Tuhan masih beri kesempatan. Jadi saya nak, selama mana Tuhan nak beri kesempatan lagi, saya nak guna kesempatan itu untuk berkhidmat dan berbakti kepada agama Allah. Jadi doakan saya cepat sembuh, supaya dapat berkhidmat seperti dulu. Yang cukup sekadar itu. Jumpa lagi dalam ceramah kita dari katil kedua. Kecuali setelah sihat, tak adalah dari katil lagi. Kecuali kuliah dari rumah, mungkin buat juga. Tetapi tengokkan keadaan ni, mungkin adalah beberapa lagi siri kuliah dari katilnya. Maka huraian Qurtubi, saya dah baca huraian Ibnu Katsir, Baghawi untuk ayat 7. Ada huraian Qurtubi ini saya akan baca pada pertemuan akan datang. Untuk malam ni sekian, minta maaf kaki dah tak tahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.